saya Nulis Raya binti Asnal Hadi, pemegang nombor matrik C20A 1329. Saya akan membentangkan tentang teori hippie. Budaya hippie ini bermula di Amerika Syarikat dan negara-negara barat. Budaya ini diperjuangkan oleh golongan muda barat yang timbul disebabkan oleh pemberontakan politik, sosial, spiritual yang melanda Amerika Syarikat. Selain daripada itu, kebanyakan golongan muda yang terikut budaya ini kerana mereka menentang pemikiran konservatif ibu bapa mereka, iaitu dengan menyimpan rambut yang panjang, mengambil dada, berpakaian aneh, hidup secara nomad dan juga berkumpul dengan hippie yang lain dalam pesta menentang budaya dan pemikiran masyarakat umum yang dipanggil be-in atau love-in. Seterusnya, hippie juga berkaitan rapat dengan gerakan anti-perang Amerika Syarikat yang menentang keras kerajaan Amerika Syarikat kerana Amerika Syarikat telah menghantar para belia menjadi askar semasa Perang Vietnam. Di samping itu, hippie golongan muda dan penentang radikal yang lain cuba untuk menyampaikan mesej cinta dan keamanan kepada masyarakat dan berusaha untuk menghentikan Perang Vietnam yang telah meragut banyak nyawa. Seperti yang kita tahu, hippie ini memberikan pesan sama ada yang baik maupun yang buruk. Antara kesan yang baik adalah dari segi fashion. Dahulu dan kini sangat berbeza dan ketara sekali. Namun begitu, sebagai orang Islam, mengamalkan hippie ini adalah satu perkara yang tidak baik kerana dalam Islam menutup aurat adalah wajib. Dan sudah pasti, fashion hippie ini adalah fashion yang tidak menutup aurat. Dan seterusnya, pada saya, kesan daripada hippie ini adalah dari segi LGBT dan juga pelbagai lagi aktiviti lain yang tidak bermoral. Dan ia tidak baik untuk generasi pada masa kini kerana kegiatan LGBT ini akan memberikan kita penyakit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Husni Syakir bin Wan Muhammad Najmuddin. Nombor matrik saya C20A1491. Dalam budaya hippie, saya mengambil bahagian ideologi budaya hippie. Bermula di Amerika Syarikat dan kebanyakan negara barat lain pada era 1960-an dan tersebar ke seluruh dunia. Perkataan hippie berasal daripada perkataan hip atau hipster. Budaya ini diperjuangkan oleh kebanyakan remaja dan belia negara pada era tersebut dan timbul disebabkan oleh pemberontakan politik sosial dan spiritual yang melanda Amerika Syarikat pada pertengahan hingga penghujung dekad 1960-an. Budaya ini berakar umbi daripada budaya Vietnamese 1950-an yang menyebarkan ideologi spiritual dan intelektual kepada masyarakat. Pada masa itu, kebanyakan tokoh-tokoh Vietnamese seperti William S. Burroughs, Allen Ginsberg dan Jack Kerouac adalah sastrawan dan penyajar. Karya mereka penuh mesej yang bercanggah dengan pemikiran masyarakat umum dan menyuruh golongan muda supaya mencari kebenaran dan pengalaman di luar masyarakat umum. Namun, kebanyakan karya Vietnam ini tidak mendapat sokongan, malah mendapat bantahan orang ramai oleh masyarakat konservatif. Hanya golongan remaja dan pelajar-pelajar kolej sahaja yang mendapat ilham daripada pemikiran bebas dan liberal golongan Vietnam ini. Selain itu juga, hippie juga diinspirasikan oleh budaya Bohemian yang wujud di Eropah pada kurun ke-19. Budaya hippie dari Romania yang anti tradisi dan hidup secara nomad untuk mengelak penduduk yang konservatif. Kebanyakan golongan muda yang terikut dengan budaya ini menentang pemikiran konservatif ibu bapa mereka dengan menyimpan rambut panjang, mengambil dada, melakukan hubungan seks bebas, berpakaian aneh dan berbagai-bagai lagi. Dan juga berkumpul dengan hippie yang lain dalam pesta yang menentang budaya dan pemikiran masyarakat umum, dipanggil sebagai be-in atau love-in sambil mendengar irama rock and roll. Seterusnya, hippie juga berkait rapat dengan gerakan anti-perang Amerika Syarikat yang menentang keras kerajaan Amerika Syarikat kerana menghantar para belia menjadi askar semasa di Perang Vietnam melalui draft. Hippie golongan muda
dan menentang radikal. Hippie golongan muda dan penentang radikal yang lain mencuba menyampaikan mesej cinta dan keamanan kepada masyarakat pada masa itu dan berusaha menghentikan Perang Vietnam yang telah merenggut banyak nyawa. Tambahan pula, keganasan dan strategi Perang Vietnam menyebabkan golongan muda bangkit bersama untuk menentang keputusan kerajaan untuk meneruskan penghantaran askar mereka ke Vietnam. Protes besar-besaran dan demonstrasi anti-perang berleluasa bukan sahaja di San Francisco, malah di kebanyakan bandar besar. Demonstrasi aman ini bertukar menjadi rusuhan ganas apabila polis dan pihak sekuriti negara bertempur dengan remaja dan belia yang memprotes, yang bukan sahaja berterusan selama berbulan-bulan, malah bertahun-tahun. Protes, demonstrasi dan mengambil alihan universiti oleh pelajar berleluasa lewat 1960-an dan awal 70-an seperti mogok pelajar Columbia University dan mogok pelajar 1970. Pada tahun 1998 merupakan tahun yang diselubungi pemberontakan revolusi politikal dalaman sosial dan budaya lawan. Mula memberi kesan kepada masyarakat dunia. Antara tokoh yang mengetuai gerakan anti-perang adalah aktivis radikal Abbie Hoffman dan Jerry Rubin. Mereka mengetuai pasukan Yippies yang sering terlibat dengan konfrontasi dengan polis. Selain pada itu, Weathermen atau The Weather Underground, sebuah parti radikal berhaluan diri, menimbulkan kekecewaan dan rusuhan anti-perang pada tahun 1969 dan mengebom beberapa bangunan kerajaan awal 1970-an. Namun tiada nyawa yang terlibat dalam keganasan dan terjadi Perang Vietnam, menyebabkan golongan muda bangkit bersama untuk menentang keputusan kerajaan untuk meneruskan penghantaran askar Amerika ke Vietnam. Protes besar-besaran dan demonstrasi anti-perang berleluasa bukan sahaja di Francisco, malah di kebanyakan bandar-bandar besar. Jadi, itu sahaja berkenaan dengan ideologi hippie daripada saya, Wan Husni Syakir bin Muhammad Najmuddin. Sekian, terima kasih. Saya memilih teori hippie ini sebagai pilihan saya kerana saya suka akan pendekatan idea untuk menghasilkan pakaian. Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan alam semula jadi, sekaligus cara penampilan dan cara pemakaian terus diangkat sebagai warisan budaya hippie. Kemudiannya, gaya hippie ini diilhamkan oleh pendekatan yang digunakan iaitu semula jadi untuk membuktikan imajinasi ini tiada kesudahan. Fashion kreatif yang telah dihasilkan tidak menerima sebarang sekatan. Hippies ini mempunyai campuran gaya namun tiada peraturan dalam mencipta imej yang unik. Selain daripada itu, pelbagai kekemasan yang digunakan antaranya sulaman, perhiasan dan sebagainya. Gaya hippie ini wujud dalam rusuhan warna-warna yang berbeza. Mereka boleh menggunakan warna yang semula jadi seperti pastel, warna tebu dan berasid. Kebanyakan cetakan adalah cetakan bulatan pelangi, bentuk yang tidak teratur, corak abstrak, etnik, perhiasan India dan Maghribi, motif geometri dan tema bunga. Terdapat juga beberapa fashion hippie iaitu pakaian maxi. Fashion ini tidak terlepas dari gabungan cetakan, bunga-bunga yang akan memenuhi setiap lubang, gabungan bunga besar dan bunga kecil serta fabrik yang mengait. Gaun panjang ini mempunyai cetakan berwarna-warni yang melambangkan gaya utama hippie. Seterusnya, aksesori, di mana ia merupakan kunci asas untuk berpakaian seperti hippie. Pelbagai aksesori yang digunakan antaranya ialah kalung panjang dengan coker, cincin perak besar, gabungan gelang-gelang besar dan beg besar. Tidak lupa juga cermin mata dan tali pinggang. Selain daripada itu, seluar bawah loceng atau dikenali sebagai kaki gajah. Ia juga boleh digabungkan dengan blous lengan bedouin yang tertentu sahaja. Seluar jeans ini merupakan asas untuk penampilan casual.
yang ia juga telah diluluskan daripada kategori pakaian kerja. Gaya rambut juga termasuk dalam fashion hippie di mana kebiasaannya rambut longgar di bahagian terbelah dan berjalin nipis serta ditambahkan dengan aksesori yang dihiasi dengan manik, bunga dan juga bulu. Seterusnya, fashion hippie ini juga mempunyai kebaikannya di mana ia banyak menggunakan barangan kitar semula. Keadaan ini ia dapat diamalkan budaya 3R iaitu reduce, reuse dan recycle yang telah ditetapkan oleh alam flora sejak dahulu. Justru itu, fashion seluar jeans koyak tergolong dalam fashion hippie ini. Hal ini dikatakan demikian kerana fashion seluar koyak ini kini berada di barisan hadapan. Namun begitu, pakaian hippie ini juga membayangkan variasi terang di mana ia meniru corak pemaidani bunga. Hal ini dikatakan demikian kerana motif lingkaran terang, semburan asid cetakan bunga-bunga, hiasan pakaian. Walau bagaimanapun, teori hippie ini dapat mengubah fashion kini kerana fashion kaum hippie ini tidak mementingkan materialnya. Jadi, di Malaysia ini terdapat banyak gedung bandar yang berkualiti. Dengan ini, masyarakat di Malaysia dapat menggayakan pakaian tanpa memikirkan material yang sesuai dalam sesuatu fashion. Kemudian, ia juga dapat mengembangkan gaya hidup tersendiri. Keadaan ini, ia dapat menetapkan style fashionnya dengan tenang sekaligus dapat menambahkan keyakinan dirinya. Cara hippie ini lebih kepada gaya yang santai, tidak terikat dengan apa-apa keadaan. Tidak dinafikan, di Malaysia juga turut ada yang menggunakan fashion hippie ini kerana fashion ini tidak mempunyai kaitan atau bebas untuk menggayakannya. Fashion hippie ini juga boleh dijadikan sebagai busana pengantin di mana Talita Getty telah mengenakan fashion ini di majlis perkahwinannya dan beliau diangkat sebagai ikon style. Nama saya Nurul Hidayah binti Embung, nombor matrik C20A1352. Saya memilih topik gaya hidup hippie. Idea saya bersetuju dengan subtajuk yang saya pilih iaitu gaya hidup hippie kerana gaya hidup mereka sedikit sebanyak mempengaruhi gaya hidup pada masa kini dari segi pemakaian dan pergaulan. Gaya hidup yang mereka amalkan adalah untuk membezakan hippie dengan masyarakat luar. Antara gaya hidup hippie ialah mereka mengamalkan pergaulan seks bebas dan pengambilan dadah. Kebanyakan golongan muda yang terikut dengan budaya ini menentang pemikiran konservatif ibu bapa mereka iaitu dengan menyimpan rambut panjang, mengambil dadah seperti ganja dan halusinogen LSD, melakukan hubungan seks bebas dan berkumpul dengan golongan hippie yang lain dalam pesta yang menentang budaya dan pemikiran masyarakat umum. Seterusnya, mereka berjalan ke sesuatu tempat untuk menerokai alam. Kebanyakan remaja yang memilih hippie sebagai konsep hidup lebih menghargai alam. Sebagai contoh, mereka sanggup berjalan kaki dari satu lokasi ke lokasi yang seterusnya untuk menerokai dan menyebarkan budaya mereka. Selain itu, dari segi pemakaian dan penampilan, golongan hippie biasanya berpakaian aneh dan berwarna-warni. Dari segi penampilan, golongan hippie memiliki gaya yang khas. Selain baju t-shirt bermotifkan ikat celup, seluar jeans koyak, mereka juga mengenakan dress baju dengan rumbai-rumbai ditambah dengan headband atau reband di kepala. Manakala untuk kaki mereka biasa menggunakan kasut boot. Gelang mereka juga ditenung dengan benang dan manik untuk melambangkan persahabatan. Pemakaian dan penampilan seperti ini menggambarkan gaya hidup hippie. Seterusnya, mereka juga hidup berpindah randah.
Mereka tinggal di dalam van atau di dalam kemah. Hal ini kerana pada zaman itu golongan hippie sukar untuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan. Van Volkswagen adalah kenderaan utama yang digunakan oleh mereka untuk bergerak ke sesuatu tempat dan dijadikan sebagai van penumpang. Van tersebut dilukis dengan corak-corak yang unik dan slogan yang melambangkan penolakan kemewahan dan pembangunan tamadun. Pada pendapat saya, gaya hidup golongan hippie ada kebaikan dan ada keburukannya. Antara kebaikannya ialah mereka lebih mementingkan keharmonian dan pendamaian. Hal ini dikatakan demikian kerana keharmonian amat penting dalam hidup bermasyarakat supaya hubungan antara satu sama lain tidak renggang atau berpecah belah. Selain itu, kebaikan gaya hidup hippie ialah menerokai alam semula jadi walaupun mereka hidup berpindah randa. Menerokai alam adalah sesuatu yang bagus untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Hal ini dapat memberikan kesan yang positif kepada masyarakat ini. Manakala keburukan gaya hidup hippie ialah mereka mengamalkan hubungan seks bebas. Hal ini kerana gaya hidup ini akan memberikan kesan kepada gaya hidup masyarakat. Seterusnya, keburukan gaya hidup hippie ialah pengambilan dadah. Pengambilan dadah ini tidak seharusnya berlaku kerana dadah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Gaya hidup seperti ini mampu merosakkan golongan muda. Gaya hidup hippie mengubah gaya hidup kini melalui pemakaian. Kini golongan muda terikut dengan fashion hippie seperti memakai seluar jeans koyak, jaket jeans, dress dan skirt. Fashion yang menggantikan pakaian formal mula berleluasa di seluruh dunia. Budaya hippie juga mula mempengaruhi golongan muda dari segi pergaulan. Pergaulan bebas dalam masyarakat mula menjadi kebiasaan. Kepercayaan hippie seperti hak-hak sivil individual, protes terhadap ketidakadilan, gaya hidup bebas dan alternatif, muzik rock mula berkembang di seluruh negara. Assalamualaikum, nama saya Nur Hafizah binti Abdul Rashid. Nombor matrik C20A1313. Okay, hari ini saya akan membentangkan tajuk hippie music. Okay, hippie topik ataupun ideologi hippie itu sendiri. Okay, hippie terkenal kerana cintakan kedamaian, cinta dan juga muzik. Okay, mereka sering dilihat sebagai kanak-kanak yang berbunga. Fashion dan juga muzik, mereka mencerminkan sikap riang dan optimistik mereka itu sendiri. Okay, walaupun terdapat banyak genre muzik yang digemari oleh hippie, beberapa yang paling popular ialah folk, rock dan juga psychedelic rock. Artis seperti Bob Dylan, Jimi Hendrix dan juga The Great Post, semuanya sangat popular di kalangan hippie dan membantu membentuk gerakan kontra budaya. Okey, genre hippie. Okey, budaya hippie tersebar ke seluruh dunia melalui gabungan muzik rock, folk, blue dan juga rock psychedelic. Okey, ia juga menemui ekspresi dalam kesusasteraan, seni dramatik, fashion dan seni visual termasuk filem, poster untuk mengiklankan konsert rock dan juga kulit album muzik mereka sendiri. Okey, muzik rock adalah bahagian penting dalam budaya balas hippie pada tahun 1960-an. Ia memberi laluan kepada golongan muda untuk menyatakan sikap memberontak dan tidak berpuas hati dengan budaya arus perdana. Okey, contoh artis dan juga karya mereka seperti paling popular ialah Bob Dylan. Okey, Bob Dylan ialah seorang penyanyi dan juga penulis lagu Amerika. Lagu paling popular Bob Dylan dalam genre hippie ni ialah Blowing in the Wind, dengan genre folk, blues, rock dan juga gospel. Okey, lagu hit Bob Dylan Blowing in the Wind ni ialah lagu hippie terbaik. Bob Dylan mendedahkan dalam memorinya bahawa dia adalah seorang pemberontak yang tidak mahu
menjalani kehidupan 9 hingga 5 yang sederhana. Bunyi rock hippie juga banyak menarik perhatian daripada gaya folk dan blues, menambahkan rasa asas bumi pada muzik. Okey, contoh hati lain seperti Peter Seeger, seorang penyanyi rakyat Amerika dan aktiviti sosial. Lagu popular Peter ini adalah If I Had a Hammer, dengan genre folk. Okey, merupakan lagu protes yang ditulis oleh Peter Seeger, ditulis pada tahun 1949 untuk menyokong gerakan progresif. Okey, lagu lain seperti bawaan band The Zombies, yang merupakan kumpulan rock Inggeris yang ditubuhkan pada awal 1960-an. Okey, lagu popular The Zombies ni, Time of the Season, ialah lagu oleh kumpulan rock Zombies sendiri yang dipaparkan pada album yang bertajuk Odyssey and Oracle. Okey, pandangan berkenaan muzik hippie. Muzik hippie agak baik di mata saya dan bagus didengarkan oleh segelintir masyarakat. Bahkan kita tidak mampu untuk menolak minat dan cita rasa seorang yang meminati hal tersebut. Ada segelintir masyarakat yang meminati genre hippie ini kerana jiwa mereka sebati dengan muzik rock dan tidak dapat menerima lagu berentak slow. Okey, jika dilihat pengaruhnya di Malaysia, ia terjadi dalam kumpulan muzik era 80-an dan juga 90-an seperti gaya pemakaian, rambut, bahkan rentak lagu juga memainkan peranan. Okey, wujudnya kumpulan penyanyi di Malaysia membuktikan penerimaan genre hippie itu tersebut. Okey, namun demikian, yang tidak bagusnya tentang genre hippie ini, mereka terbawa sama pengaruh dadah di kalangan mereka yang menganggap bahawa dadah tersebut mampu membuat mereka berimajinasi dan dapat merasai sentuhan lagu yang sebenar-benarnya. Ada juga panggilan untuk sentuhan dadah ini, diorang panggil naik ke bulan. Okey, bagaimana muzik hippie mengubah cara hidup kini? Okey, ekspresi linguistik dalam kesusastraan, seni drama, fashion dan seni visual serta iklan filem dan poster untuk konsert rock juga ditemui. Okey, terima kasih kepada penyebaran budaya hippie ke seluruh dunia yang termasuk muzik rock, folk, blues dan psychedelic rock. Okey, bagaimana hippie mengubah cara hidup? Seperti semakin banyak genre muzik, era muzik moden semakin berkembang, penulis semakin gemar menulis lirik, mereka mendapat sentuhan untuk aliran baru dan juga masyarakat dapat menginspirasikan kehidupan apa yang mereka lalui dalam sebuah lagu. Okey, kesimpulannya, kebanyakan remaja yang memilih hippie sebagai konsep hidup lebih menghargai alam. Sebagai contoh, mereka sanggup berjalan dari satu lokasi seterusnya daripada berjalan kaki ke naik kenderaan. Okey, difahamkan untuk menjaga alam sekitar. Ada antara mereka hidup dengan kelengkapan asas saja, tiada tong gas, namun menggunakan kayu api untuk memasak, lebih natural, ataupun panggilan kita terhadap diorang nomad ataupun lebih kepada indie. Okey, berkongsi idea dan aura dengan di sekelilingi peminat hippie, berkongsi cita rasa yang sama membuatkan kita sedar banyak kelompok unik dalam kalangan remaja kita, apatah lagi seluruh dunia. Semua mempunyai prinsip sendiri dan yang pasti apapun pegangan perlu dilandaskan dengan cara yang betul. Okey, terima kasih.